Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada sidang penonton dan anak-anak didik yang cikgu kasihi. Bertemu kita kembali dalam program Kelantan Ikhlas. Okey, apa khabar semua? Cikgu doakan semua anak didik cikgu berada di dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Saya Cikgu Cik Nur Suziana binti Cik Omar, guru matematik dari Sekolah Menengah Tanah Merah 2, Tanah Merah, Kelantan. Okay, hari ini cikgu akan membincangkan matematik tingkatan 2 berkenaan dengan bab 6 iaitu bentuk geometri 3 dimensi. Baiklah pelajar, dalam bab ini terdapat 4 standard kandungan yang akan dibincangkan secara keseluruhannya, iaitu 6.1 sifat geometri bentuk 3 dimensi, 6.2 bentangan bentuk 3 dimensi, 6.3 luas permukaan bentuk 3 dimensi dan 6.4 isi padu bentuk 3 dimensi. Baiklah, untuk 6.1 dan 6.2 kita telah bincangkan tajuk tersebut pada pengajaran dan pembelajaran yang sebelum ini. Okey, maksudnya slot sebelum ini cikgu dah terangkan mengenai 6.1 dan 6.2. Baiklah, pada hari ini cikgu akan membincangkan standard pembelajaran yang seterusnya di mana menerbitkan rumus luas permukaan kubus, cuboid, piramid, prisma, silinder dan kon, dan seterusnya menentukan luas permukaan bentuk tersebut. 6.3.1 di mana kita akan kupaskan mengenai luas permukaan bagi kubus, cuboid, piramid, prisma, silinder dan kon. Baiklah pelajar, kita lihat dulu luas permukaan bagi kubus. Okey, di depan ni, pada slide ni, slide tersebut, terdapat satu bentuk kubus. Bentuk kubus ni, bentangan terdiri daripada seperti berikut. Mari kita lihat bentangan bagi kubus. Jadi di sini kita perolehi bahawa bentangan bagi kubus terdiri dari 6 bentuk segi 4 sama, iaitu 6 darab segi 4 sama. Cikgu ulangi sekali lagi. Luas permukaan kubus terdiri daripada 6 segi 4 sama. Mari kita lihat contoh melibatkan menghitung luas permukaan kubus. Diberikan kubus bersisi 5 cm. Seperti yang kita tahu, luas permukaan kubus terdiri daripada 6 segi 4 sama. Maka di sini kita boleh kirakan sebagai 6 darab luas segi 4 sama 5 cm darab 5 cm. Dan kita akan dapat jawapan akhir bagi luas permukaan kubus adalah 150 cm persegi. Caranya mudah saja pelajar bagi permukaan kubus. Kita tahu kubus ni setiap sisi dia adalah sama. Panjangnya adalah sama. Seterusnya, luas permukaan yang kedua iaitu permukaan cuboid.
Okey, macam mana ya bentuk cuboid? Okey, macam cikgu terangkan sebelum ini, cuboid berbentuk seperti kotak kasut. Okey, mari kita lihat dulu bentangan bagi cuboid tersebut. Okey, terdiri daripada berikut merupakan bentangan permukaan cuboid. Okey, terdiri daripada 4 segi 4 tepat dan 2 segi 4 sama. Maka boleh kita cari luas permukaan cuboid, maafkan cikgu, permukaan cuboid melalui cara 4 darab dengan luas permukaan segi 4 tepat tambah 2 darab luas segi 4 sama. Okey, seperti contoh kubus, mari kita hitung luas permukaan cuboid yang berikut, di mana sisi yang diberikan adalah 10 cm, 4 cm dan tingginya adalah 4 cm. Okey, maka daripada bentangan tadi, kita perolehi bahawa permukaan cuboid terdiri daripada 4 darab luas segi 4 tepat tambah 2 darab luas segi 4 sama. Okey, kita akan memperolehi 4 darab dengan 10 cm darab 4 cm tambah 2 darab 4 cm darab 4 cm. Okey, seterusnya 4 darab 40 cm, di mana 40 cm adalah luas segi 4 tepat. Okey, tambah 2 darab 16 cm persegi, cm persegi, di mana 16 tersebut merupakan luas segi 4 sama. Maka jawapan yang akan diperolehi adalah 192 cm persegi. Seterusnya, kita akan mengenali luas permukaan bentuk yang ketiga, iaitu piramid. Okey, di sini ada contoh bentuk piramid. Okey, di mana bentangan dia terdiri dari bentuk berikut ya. Okey, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5 permukaan. Okey, jadi di sini permukaan piramid terdiri daripada 1 luas segi 4 sama tambah dengan 4 darab dengan luas segi 3. Okey, belajar. Cikgu harap belajar dapat faham dan dapat mengingati ya formula ini. Okey, seterusnya mari kita lihat pula contoh yang melibatkan pengiraan luas permukaan piramid. Okey. Baiklah, kita perhatikan ukuran yang diberikan. Okey, tapak berbentuk segi 4 sama, di mana panjang sisinya adalah 6 cm. Kemudian tinggi untuk segi 3 adalah 8 cm. Okey, seperti yang kita ketahui, luas segi 4 sama. Okey, luas permukaan bagi piramid terdiri daripada luas segi 4 sama tambah dengan 4 darab luas segi 3. Jadi di sini kita perolehi 6 darab 6 cm darab 6 cm, iaitu luas segi 4 sama tambah dengan 4 darab dalam kurungan 1/2 darab 6 cm darab 6 darab 8 cm. Okey. Jadi seterusnya kita perolehi 36 cm persegi tambah 4 darab 24 cm persegi. Okey, jadi langkah yang seterusnya 36 cm persegi tambah 96 cm persegi. Jawapan akhir yang kita perolehi adalah 132 cm persegi. Okey, maka luas permukaan bagi piramid tersebut adalah 132 cm persegi.
Baiklah pelajar. Luas permukaan yang seterusnya adalah prisma. Okey, kita lihat contoh prisma di sini. Okey, ini adalah contoh prisma di mana bentangannya adalah seperti berikut. Okey, sekarang luas permukaan prisma melibatkan 2 darab luas segitiga tambah 3 darab luas segi 4. Okey, maksudnya 3 bentuk segi 4 ya. Okey, cikgu ulangi sekali lagi. Okey, 2 darab luas segitiga tambah 3 darab luas segi 4. Okey, mari kita lihat contoh pengiraannya. Okey, contoh hitung luas permukaan bagi prisma berikut. Okey, kalau kita lihat di sini, cikgu ada letakkan Y ya. Okey, bila prisma, ingat seperti slot sebelum ini. Okey, pengajaran cikgu sebelum ini. Jadi, kita letakkan Y supaya kita boleh memperolehi sisi Y yang melibatkan pengiraan untuk luas segi 4 ya kelas. Okey, maka kita menggunakan teorem Pythagoras di mana untuk mencari nilai Y sama dengan punca kuasa 2 bagi hasil tambah 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2, iaitu punca kuasa 2 bagi 25, maka jawapannya adalah 5. Baiklah, kita tengok bentangan bagi prisma tersebut. Okey, di mana letaknya? 5 cm. Okey, seterusnya bolehlah sekarang kita mencari luas permukaan di mana 2 darab dengan luas segitiga. Di mana 2 darab 1/2 darab 6 cm darab 4 cm. Kemudian tambah dengan 2 darab dengan 5 cm darab dengan 10 cm. Maksudnya terdapat 2 luas segi 4 yang sama ya. Okey, seterusnya tambah satu lagi luas segi 4 yang di tengah iaitu 10 cm darab dengan 6 cm. Maka langkah yang seterusnya akan menghasilkan jawapan 24 cm persegi tambah 100 cm persegi tambah 60 cm persegi menghasilkan jawapan yang terakhir iaitu 184 cm persegi. Maka di sini luas permukaan bagi prisma yang diberikan di atas ialah 184 cm persegi. Baiklah pelajar, kita lihat pula luas permukaan bagi silinder. Okey, ini adalah bentangan bagi silinder. Okey, kalau kita lihat bentangan silinder terdiri daripada luas permukaannya adalah 2 darab dengan luas bulatan tambah luas segi 4 tepat. Baiklah, secara terperinci kita boleh memperolehi seperti gambar rajah berikut. Di mana bulatan melibatkan ukuran jejari. Jadi jejari, maka panjang bagi segi 4 tersebut adalah melibatkan jejari juga iaitu 2 pi j, kemudian lebar dia ataupun kita panggil dia sebagai tinggi adalah T. Kalau kita lihat, kita gulung bentuk tersebut, kita akan dapat bentuk silinder di mana kita boleh lihat dengan jelas nilai T, di mana nilai T dan di mana nilai J ya. Maka ini rumus bagi permukaan silinder sama dengan 2 darab
luas bulatan tambah luas segi 4. Okey, sama dengan 2 darab pi j kuasa 2. Okey, tambah dengan 2 pi j t. Maka silinder ni mempunyai rumus yang tersendiri, iaitu 2 pi j kuasa 2 tambah 2 pi j t. Ini adalah rumus bagi luas permukaan silinder. Okey, cikgu harap pelajar dapat ingat dan faham rumus tersebut. Okey, kita tengok contoh pengiraan. Contoh pengiraan yang pertama, hitung luas permukaan bagi silinder. Di sini diberikan pi sama dengan 22/7. Okey, pertama kita analisa dulu. Apakah ukuran yang diberi? Okey, 10 cm. 10 cm itu adalah mewakili T, iaitu tinggi. 14 cm merupakan jejari, ya kelas. Jejari bagi bulatan adalah 14 cm. Okey, mari kita lihat bagaimana kita mencari luas permukaan. Okey, dengan menggunakan rumus. Okey, luas permukaan bagi silinder sama dengan 2 pi j kuasa 2 tambah 2 pi j t. Okey, maka sekarang kita hanya gantikan nilai, iaitu pi 2 darab 22/7 nilai pi darab dengan 14 cm darab 14 cm, iaitu j darab j. Kemudian kita tambahkan 2 darab 22/7 darab dengan 14. Okey, jejari adalah 14. Kemudian tinggi silinder adalah 10 cm. Maka kita akan perolehi 1232 cm persegi tambah 880 cm persegi. Maka luas permukaan silinder tersebut kita akan perolehi 2112 cm persegi. Okey. Okey, di sini pentingnya ya pelajar mengenal jejari. Pentingnya pelajar mengenal nilai jejari, okey, iaitu J dan nilai tinggi. Baiklah pelajar, kita lihat pula luas permukaan bagi kon. Okey. Cikgu berikan contoh kon. Okey, kita lihat dulu bentangan bagi kon. Okey, kon terdiri daripada luas bulatan dan satu luas permukaan melengkung. Okey, baiklah. Seperti silinder, kon juga mempunyai formula yang tersendiri. Okey, di mana lilitan bagi permukaan melengkung tersebut adalah 2 pi j kuasa 2. Okey, dan pada bahagian kon, kita juga perlu kenal pasti S, iaitu tinggi sendeng bagi kon. Okey, di mana formulanya ataupun rumus luas permukaan kon sama dengan luas bulatan tambah luas permukaan melengkung. Dengan ini, kita akan dapat perolehi rumus adalah pi j kuasa 2 tambah pi j s. Okey, ingat ya, S adalah tinggi sendeng bagi kon. Seterusnya, kita lihat contoh pengiraan bagi kon. Hitung luas permukaan kon, gunakan pi sama dengan 3.142. Okey, langkah yang pertama, kita tulis dulu rumus luas permukaan kon, pi j kuasa 2 tambah pi j s. Okey, kita gantikan nilai 3.142 darab. Okey, sekarang jejari bagi kon adalah 5 cm darab 5 cm. Kemudian tambah 3.142 darab 5 cm darab 13 cm. Okey, sendeng bagi kon adalah 13 cm. Okey, seterusnya, okey, kita akan kirakan. So, jawapan yang kita akan dapat 78.55 cm persegi tambah
204.23 cm persegi. Okey, akan menghasilkan jawapan 282.78 cm persegi. Maka luas permukaan bagi kon berikut adalah 282.78 cm persegi. Baiklah pelajar, tadi kita telah mengenali rumus bagi mencari luas permukaan bentuk geometri. Okey, sekarang kita pergi kepada standard pembelajaran yang seterusnya, iaitu menentukan luas permukaan sfera dengan menggunakan rumus. Okey. Sfera. Ni adalah contoh sfera di mana rumus permukaan sfera sama dengan 4 pi j kuasa 2. Okey, mari kita lihat soalan yang berkaitan dengan luas permukaan sfera. Okey, soalan yang pertama, hitung luas permukaan sfera. Gunakan pi sama dengan 3.142. Okey. Langkah yang pertama, tulis dulu rumus bagi luas permukaan sfera sama dengan 4 pi j kuasa 2. Gantikan nilai pi sama dengan 3.142. Okey, 4 darab 3.142 darab 10 cm darab 10 cm. Dan kita akan dapat bahawa luas permukaan sfera tersebut adalah 1256.8 cm persegi. Okey. Cikgu harap pelajar boleh faham ya macam mana kita mencari luas permukaan sfera. Okey. Baiklah, seterusnya cikgu ingin menerangkan standard kandungan yang ketiga, iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan luas permukaan bentuk 3 dimensi. Okay. Pertama, hitung luas permukaan gabungan bentuk geometri 3 dimensi berikut. Gunakan pi sama dengan 22/7. Okay. Baiklah pelajar, cuba kita perhatikan bentuk 3 dimensi tersebut adalah gabungan daripada hemisfera, iaitu separuh daripada sfera, dan gabungan silinder. Okey, maka sekarang kita mencari dulu luas permukaan bagi bentuk hemisfera ya. Okey, luas permukaan dia adalah 1/2 darab 4 maafkan cikgu. Okey, 1/2 darab 4 pi j kuasa 2. So, 1/2 darab 4 darab 22/7 darab dengan 5 cm kuasa 2 ya. Okey, jadi sama dengan 157.143 cm persegi. Okey, itu hanya luas permukaan hemisfera. Belum jawapan akhir lagi. Okey, seterusnya kita lihat pula luas bagi gabungan yang kedua, iaitu luas permukaan bagi silinder. Tapi pelajar perlu ingat ya, kita hanya mengambil, kenapa di sini cikgu tulis pi j kuasa 2, bukan 2 pi j, bukan 2 luas bulatan. Okey, kita permukaan bagi silinder tu hanya melibatkan satu sahaja luas di bawah ya, bulatan di bawah. Okey, jadi melibatkan satu sahaja permukaan tapak. Jadi kita boleh lihat di sini pi j kuasa 2 tambah 2 pi j t. So gantikan nilainya sama dengan 22/7 darab 5 cm kuasa 2. Okey, tambah 2 darab 22/7 darab 5 cm darab 7 cm. Okey. So awak akan dapat jawapan 78.571 cm kuasa 2 tambah 220 cm kuasa cm persegi, maafkan cikgu. Okey, so jawapan yang terakhir bagi luas permukaan silinder berikut adalah
298.571 cm persegi. Okey, ini belum jawapan lagi ya, belum jawapan akhir. Okey, sekarang kita cari jawapan akhir, iaitu gabungan kedua-dua bentuk berikut. Sama dengan 298.571 cm persegi tambah 157.143 cm persegi, maka jawapannya adalah 455.714 cm persegi. Maka di sini luas bagi bentuk geometri tersebut ialah 455.714 cm persegi. Baiklah pelajar, kita lihat pula contoh penyelesaian masalah yang kedua. Hitung luas permukaan gabungan bentuk geometri 3 dimensi berikut. Gunakan pi sama dengan 22/7. Okey, sekarang ni bentuk ini adalah bentuk gabungan kon dan hemisfera. Okay, kita cari dulu luas permukaan bagi hemisfera. Okay, luas permukaan bagi hemisfera adalah 1/2 darab 4 pi J kuasa 2, iaitu 1/2 darab dengan 4 darab dengan 22/7 darab dengan jejari kuasa 2 iaitu 5 cm kuasa 2. Dia akan menghasilkan jawapan 157.143 cm persegi. Seterusnya, kita lihat pula kepada permukaan kon. Permukaan kon di mana pertama, kita perlu mencari sending, iaitu S. Macam mana nak mencari sending? Melibatkan teorem Pythagoras, di mana 12 kita mencari nilai punca kuasa 2 bagi 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2, maka hasilnya adalah 13 cm. Okey, kenapa kita di sini cikgu tulis luas permukaan melengkung sama dengan 2 pi JS? Kita tak perlu ambil tapak sebab tapaknya kita dah kira pada luas permukaan hemisfera. Jadi kita hanya ambil luas permukaan melengkung pi JS sama dengan 22/7 darab 5 cm darab dengan 3 cm. Maka akan menghasilkan jawapan 204.286 cm persegi. Okey, belum jawapan akhir lagi ya pelajar. Jadi jawapan akhirnya adalah luas permukaan gabungan sama dengan 204.286 cm persegi tambah 157.143 cm persegi bersamaan dengan 361.429 cm persegi. Okey, berikut melupakan. Jadi kita dah dapat pengiraan akhir bagi luas permukaan gabungan. Okey, baiklah pelajar, kita telah sampai kepada penghujung pembelajaran pada hari ini. Jadi sebelum cikgu mengakhiri sesi pengajaran cikgu ingin menyatakan kesimpulan, iaitu apa yang telah awak belajar pada hari ini. Okey, kesimpulan yang pertama, menerbitkan rumus luas permukaan kubus, cuboid, piramid, prisma, silinder dan kon, dan seterusnya menentukan luas permukaan bentuk tersebut. Okey, yang kedua, menentukan luas permukaan sfera dengan menggunakan rumus. Dan akhir sekali, menyelesaikan masalah yang melibatkan luas permukaan bentuk 3 dimensi. Baiklah pelajar, cikgu harap pelajar dapat memanfaatkan ilmu yang pelajar perolehi pada hari ini.
Okay, cikgu pohon kemaafan sekiranya terdapat kesalahan dan terkasar bahasa sepanjang penyampaian cikgu. Okay, terima kasih dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi.